membangkitkan permusuhan, membangkitkan pergaduhan dan provokasi. Akhirnya berlaku perperangan antara kem Ali dan kem Aisyah. Sedangkan mereka berdua tidak pernah berniat untuk bergaduh sesama sendiri. Tetapi kesalahan salah seorang tentera daripada kem Ali bin Abi Talib menyerang terlebih dahulu menyebabkan berlakunya peperangan. Salah faham. Mereka saja nak perang ke? Seperti mana berlaku pada umat Islam pada hari ini, sengaja nak cari berkelahi, sengaja nak cari gaduh. Para sahabat Nabi bebas daripada perkara-perkara seperti itu. Semua usaha-usaha, tindakan-tindakan mereka adalah menyeru kepada perdamaian, menyeru kepada menyelesaikan isu dan permasalahan. Tetapi oleh kerana provokasi ini dibangkitkan oleh golongan-golongan yang benci dan anti kepada Islam, menyebabkan berlaku perbalahan dan pergaduhan. Selesai habis peperangan Jamal, datang pula Siffin antara Ali dan Muawiyah. Walaupun besar peperangan tersebut, jumlahnya ramai, sahabat Nabi sangat sedikit jumlah mereka. Sahabat Nabi seperti Abdullah ibn Umar mengambil langkah berlepas diri. Abdullah ibn Abbas mengambil langkah berlepas diri. I'tizal, dia duduk diam, tak mau kata kat siapa. Pasal apa? Pasal telah dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memaklumkan bahawasanya pergaduhan akan berlaku, perselisihan akan berlaku di antara dua taifah, dua kelompok, yang mana kedua-dua kelompok itu adalah daripada Islam. Memang dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan akan terbunuhnya seorang daripada kalangan sahabat Nabi, dan orang itu bersama-sama dengan orang yang benar, iaitu berada bersama-sama dengan geng Ali bin Abi Talib, bukan Muawiyah. Menggambarkan di situ Muawiyah berada di pihak yang salah. Salahnya Muawiyah salah atas pilihan hawa nafsunya, atau salahnya ia adalah kerana ijtihad. Salah kerana ijtihad. Apa kata Nabi SAW? Orang ijtihad yang salah dalam ijtihad dapat pahala. Kita pada hari ini, masyarakat kita, orang kita yang kita bimbang, duk dapat dosa sebab mereka berkata-kata tentang sahabat Nabi dengan perkataan yang tidak baik. Sahabat-sahabat sekalian, hikmah daripada cerita ni banyaklah. Kalau nak detailkan sejarah tentang isu, nak dikaitkan dengan isu Yazid, nak dikaitkan dengan setelah berlaku majlis tahkim antara tim Ali dan tim Muawiyah. Kemudian mana? Tadi tak? Antara tim Ali dan tim Muawiyah. Kemudian apabila Muawiyah bin Abi Sufyan naik menjadi pemerintah setelah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Muawiyah menyatakan hal yang sama. Kalau aku jadi Ali dulu pun, kalau aku ambil tempat Ali, aku pun tidak akan mencari pembunuh Uthman terlebih dahulu, kerana dilihat perpecahan dalam saf tentera Islam sangat dahsyat. Sebagai pemimpin, bukan semua perkara boleh kita kongsikan dengan orang. Ada benda yang kita tak boleh kongsi, ada benda yang boleh dikongsikan. Itu adalah ijtihad dan pandangan Ali. Kisah seterusnya, pembunuhan Husain ketika mana Husain ke Kufah di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ini semua sejarah-sejarah susur galur perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam. Cuba bayangkan, generasi termulia pun berselisih pendapat akibat daripada pengaruh-pengaruh luaran. Pengaruh luaran yang mencetuskan fitnah dan perpecahan. Apatah lagi kita ni bukan orang mulia pun, syurga pun tak tahu lagi, wallahu alam. Moga-moga kita semua diberikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan lebih mudah dipengaruh. Hikmah yang besar ataupun pengajaran yang besar daripada peristiwa kisah perselisihan, pertembungan di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tadi saya sebutkan, kita sedang berbicara pertama sekali tentang generasi yang mulia, maka jaga lisan kita daripada mencerca mereka. Haram kita mencerca mereka. Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad. Walaupun kata Al-Imam Ibnu Al-Arabi dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahumallah, Ali berada di pihak yang benar,
tetapi mereka berkata Muawiyah tersalah dalam ijtihadnya, dan setiap orang yang berijtihad itu sekiranya ada autoriti untuk berijtihad, dia akan mendapat ganjaran pahala. Sahabat-sahabat sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, bila berlakunya fitnah, bila berlakunya perselisihan, Nabi SAW mengajarkan kita agar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang cuba dilakukan oleh sahabat Nabi. Itu yang cuba dilakukan oleh Ali dan Muawiyah. Itu yang cuba dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Perbincangan, wa amruhum syura bainahum. Al-Quran perintahkan agar berlaku muzakarah. Gelak sebab muzakarah. Allah perintahkan agar berlaku di sana musyawarah, perbincangan. Ini perintah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Nabi, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Kita baca dah hadis itu tadi. Siapa yang hidup selepas daripada kewafatanku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Penyelesaian kepada perselisihan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajidh. Lazimilah kamu sunnahku dan sunnah khulafa yang mana mereka ini petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gigitlah ia dengan gigi gerham kalian. Ali bercuba, Aisyah cuba, Muawiyah cuba, semua sahabat Nabi cuba, Ibnu Abbas cuba, Ibnu Umar cuba. Tetapi kekuatan desakan daripada golongan-golongan yang benci dan anti kepada Islam menyebabkan perpecahan tersebut terus berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, meneliti maklumat yang sampai. Ini pengajaran besar. Antara punca perpecahan ini berlaku dan terus berlaku dan terus berlaku, maklumat-maklumat yang diperolehi tidak dikaji dan diteliti. Kita hanya mendengar apa terjadi kita pada hari ini. Bila Nabi sebut di dalam hadis, yataqarabuz zaman wa yanqusul ilm wa yakthurul jahl wa yakthurul fitan wa yulqash syuh wa yakthurul harj. Qalu ya Rasulullah mal harj? Qala al-qatlu al-qatlu. Hadis riwayat Muslim. Zaman ini kata Nabi makin lama dia makin cepat. Ibnu Hajar kata tafsirannya. Kata Ibn Baz, komunikasinya makin mudah. Bila komunikasi makin mudah, makin cepat ini, sahabat-sahabat sekalian, kata Nabi akan berlaku apa? Kurangnya ilmu. Bila kurangnya ilmu, kejahilan akan banyak. Bila kejahilan akan banyak, bila kejahilan itu banyak, fitnah pun akan banyak. Bila fitnah banyak, akan dicampakkan ke dalam hati-hati manusia penyakit yang bernama asyuh. Asyuh iaitu penyakit apa? Penting diri sendiri. Bila adanya banyak penyakit-penyakit ini dalam jiwa manusia, akan banyak juga satu penyakit yang bernama al-harj. Al-harj iaitu pembunuhan demi pembunuhan. Bila maklumat itu tak diteliti, mudah dapat maklumat, mudah komunikasi. Kita ada internet, kita ada iPhone, kita ada Android, Samsung, dan kita ada peralatan-peralatan yang canggih untuk berkomunikasi. Akan tetapi permasalahannya, adakah maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada telefon kita, daripada internet, daripada akhbar, daripada berita, semua maklumat yang tepat, yang telah kita analisa, yang telah kita dapatkan kepastian? Tak ada. Kita sonok untuk menjadi orang pertama menyebarkan maklumat tersebut. Betul ke maklumat tu? Ada perkataan-perkataan, ada kepastian ke sumber maklumat tersebut? Jika tidak ada kepastian, maka kita sebenarnya pembuka jalan kepada tersebarnya fitnah. Kita juga merupakan pembuka jalan kepada wujudnya manusia yang penting diri sendiri, yang akhirnya membawa kepada perbalahan dan pembunuhan. Bila Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Bila datang kepada kamu urusan-urusan tentang keamanan ataupun tentang ketakutan, kamu cepat-cepat sahaja adha'u bih, sebarkan dia. Adha'u, perkataan tu bermaksud sebarkan. Sebab tu radio dia panggil iza'ah,
atau media. Maksudnya radio ni tempat untuk pusat untuk menyebarkan maklumat. Kita dengar dah. Allah guna perkataan yang sama dalam Al-Quran. Cepat-cepat dia sebarkan. Kata Allah di dalam Al-Quran, walau radduhu ila rasul, kalau sekiranya kamu kembali merujuk kepada Rasul terlebih dahulu, wa ulil amri minhum, dan juga pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, kamu akan tahu istinbat, kefahaman yang sebenar daripada hal tersebut. Tapi kita gelojoh, kita gopoh, kita kaum tasta'jilun, kita kaum yang terlalu gopoh, cepat nak sebarkan maklumat. Ini berlaku di kalangan sahabat Nabi. Bayangkan, dulu tak ada internet, dulu tak ada telefon, dulu tak ada apa. Tapi akibat menerima maklumat yang salah, kem Aisyah diserang. Akibat menerima maklumat yang salah, diapi-apikan, Muawiyah dan Ali bin Abi Talib berselisih pendapat dan pandangan. Akibat tersalah mendapat maklumat, golongan Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Keluar mereka daripada kem sahabat Nabi. Sebab itu bila Ali ibn Abi Talib hantar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdakwah kepada Khawarij, Ibnu Abbas bersiap dengan pakaian yang indah. Dia pergi kepada kawasan Khawarij. Sampai dia di tempat mereka, tempat yang bernama Nahrawan. Sahabat-sahabat sekalian, apa kata Ibnu Abbas kepada mereka? Unzur, kamu semua ni, puluhan ribu mereka, tengok, hal fikum sahabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah daripada kalangan kamu ada seorang sahabat Nabi? Tak ada sahabat Nabi dalam kem Khawarij. Ibnu Abbas pergi seorang saja, dia berjaya mengembalikan kepercayaan, berjaya menarik semula, memperbetulkan akidah hampir 10,000 daripada kalangan Khawarij yang kembali kepada Ahlu Sunnati wal Jamaah. Nampak sahabat-sahabat sekalian? Nak abang bagi kata sahabat Nabi tak ada dalam benda ni. Tapi mereka ni lah oleh kerana rakyat. Sebab tu kata Ali, bila orang kata kepada Ali, wahai Ali, mengapa kerajaan yang engkau perintah ini tak sama dengan kerajaan Abu Bakar dan Umar? Apa masalahnya? Mengapa berlaku huru-hara seperti ini? Tidak aman seperti ini? Apa kata Ali? Ketika mana pemerintahan Abu Bakar dan Umar, aku adalah rakyatnya. Tetapi ketika mana zaman pemerintahanku ini, kalian adalah rakyatnya. Kalian tak memberikan sumbangan yang baik untuk pemerintah kalian. Orang manusia asyik bercakap tentang tugas tanggungjawab pemimpin kepada rakyat. Tanggungjawab rakyat kepada pemimpin mana? Ini suara Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pasti berlaku semua ni, maklumat tak sampai dengan baik, tak dipindahkan maklumat itu dengan amanah. Sahabat-sahabat sekalian, itu poin yang ketiga. Sebab tu kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu berita-berita orang fasik, maka hendaklah kamu tabayyun. Dalam bacaan yang lain dibaca dengan fatathabbatu. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir, dua bacaan, tafsir Qurtubi ataupun Tabari, iaitu tabayyun dengan tathabbut. Erti tabayyun dengan tathabbut dibezakan oleh ahli ilmu. Tathabbut, mula-mula tathabbut, pastikan dulu berita itu betul atau tidak, maklumat itu betul atau tidak. Setelah dipastikan maklumat itu betul atau tidak, tabayyun. Tabayyun itu memastikan sesuainya maklumat itu dengan hakikatnya. Contoh paling mudah saya bagi. Tiba-tiba besok terlihat saudara Alif, katakan contoh, naik-naik kereta, turun seorang wanita bersama-sama dengannya daripada keretanya. Contoh ni contoh, relax lu. Orang pun tengok, reyuh satu edit. Orang masuk dalam Facebook, ambil gambar, klik, tak, tag.
Termasuk kat sampai kepada saya pun. Tag. Ini siapa dapat telah berlaku kepada Ali, Presiden Kelab Ilmu Adelaide. Okey, sorry. Ni Muhaimin. Contoh, bila dapat maklumat ni, pertama sekali kita kena tasabut dulu. Betul ke lelaki di dalam gambar itu adalah Alif, dan itu sebelahnya adalah seorang perempuan? Contoh. Gelak. Okey, tasabut ni maknanya betul, tepat, itu adalah Alif dan perempuan. Contoh. Kedua, kita kena tabayun. Siapa perempuan tu? Gambar daripada belakang. Ini siapa dah ni? Zoom. Rupa-rupanya Mak Alif. Nampak? Memang betul kalau orang sebarkan daripada jauh, Alif dengan perempuan, keluar ada gambar habis semua. Tapi hakikatnya tabayun. Pastikan siapa perempuan tu. Nampak tu contoh. Kalau pastikan perempuan tu orang lain, yang ni ada isu lain pula. Tapi kalau pastikan itu adalah ibunya, orang yang ada hubungan keluarga dengannya, terlebih dahulu kita lakukan, maka semestinya tak berlaku fitnah kepada Alif. Tapi sikap orang kita, kadang-kadang dua-dua ni dia tak buat. Tasabut pun tidak, pastikan berita itu betul atau tidak. Tabayun pun tidak, pastikan hakikatnya benar atau tidak. Dua-dua dia tak buat. Kadang-kadang dia tasabut saja, memang betul aku cam muka dia. Tapi siapa dia perempuan tu? Tengok-tengok perempuan tu adalah adik dia sendiri. Tengok-tengok perempuan tu adalah mak dia. Perempuan tu adalah kakak dia. Perempuan tu adalah mak saudara dia. Ini semua adalah benda yang berlaku dalam realiti. Tapi oleh kerana sikap manusia, dia tak tasabut, dia tak tabayun, menyebabkan maklumat yang disebarkan adalah maklumat yang salah. Tiga-tiga. Yang keempat, pengajaran yang besar. Pentingnya memahami agama sesuai dengan manhaj at-talaqqi wal istidlal. Dalam memahami agama, kita kena ada manhaj at-talaqqi wal istidlal. Prinsip-prinsip dalam kita memilih sumber agama dan memahami sumber agama. Dua benda. Satu, pilih yang mana satu sumber. Yang kedua, kaedah nak faham. Ni poin penting. Kita tak mau jadi khawarij. Dia angkat Quran, letak Quran hujung pedang. Betul dah sumber agamanya, tapi kepahaman dia salah, sehingga dia mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Terbunuhnya Ali bin Abi Talib, siapa dia bunuh? Mamat mana bunuh? Siapa dia bunuh? Pembunuh Ali, jika dibaca sejarah hidupnya daripada belakang, daripada sejarah kematiannya, orang akan kata dia adalah pejuang yang hebat. Lelaki yang ditangkap sebelum dia dibunuh, dia berkata, jangan kalian terus membunuhku, siksa tubuh badanku, potong tubuh badanku. Orang potong tangan dia, dia berdiam diri, tidak menangis. Orang potong kaki dia, dia berdiam diri. Orang korek cungkil matanya, dia berdiam diri. Tetapi bila orang tarik lidahnya untuk dipotong, dia menangis. Katanya, jangan potong lidahku, karena lidahku ini tidak pernah berhenti berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya aku kehilangan lidahku ini, dengan apa aku nak sebut nama Allah Subhanahu wa taala? Kita pasti akan menyatakan dia seorang tokoh pejuang Islam yang hebat. Tapi siapa dia? Abdul Rahman ibn Muljam, pembunuh Ali bin Abi Talib, yang menetap pedang atas kepala Ali bin Abi Talib di hadapan masjid di Kufah, sehingga terbunuhnya Ali. Pasal apa berlaku seperti ini? Orang yang menjadi tenaga pengajar Al-Quran di zaman Umar, yang Umar sayang, yang Umar hantar ke Syam, ke Mesir, untuk mengajar anak-anak Mesir dengan Al-Quran. Tapi rupa-rupanya dia tak faham akan Al-Quran. Jadi sebab tu kita perlu tahu yang mana satu sumber agama dan bagaimana nak faham sumber agama. Tak mau jadi juga seperti Syiah yang cuba meragukan sumber agama kita.
Muncul zaman mana Syiah? Muncul di zaman Ali bin Abi Talib juga. Muncul Abdullah ibn Sabah. Melantik Ali bin Abi Talib, menggelar Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an sebagai apa? Tuhan. Anta ilah. Engkau Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, mereka menimbulkan keraguan pada sumber agama kita, membuat cerita fitnah tentang Umar, Abu Bakar, Zaid bin Thabit berpakat untuk membunuh Ali dan juga Fatimah, berpakat untuk merampas Al-Quran, mushaf Fatimah untuk dihapuskan, kerana di dalam mushaf Fatimah itu banyak mencela sahabat-sahabat Nabi yang lain termasuk mereka. Dan kerana dalam mushaf Fatimah itu terdapat banyak pujian-pujian kepada Ahlul Bait. Tuduhan dan fitnah mereka yang besar terhadap Abu Bakar, Umar dan juga Uthman, Zaid bin Thabit dan sahabat Nabi yang lain. Jadi timbul keraguan pada sumber. Jadi sebab tu Ahlus Sunnati wal Jamaah, pengajaran besar daripada perselisihan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, kita kena perbetulkan manhaj talaqi wal istidlal. Prinsip dalam kita nak pilih yang mana satu sumber agama dan yang bagaimana cara kita nak faham sumber agama. Satu kita ambil secara ringkas. Apa dia sumber agama kita asas? Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-duanya adalah sumber agama. Sumber agama. Dalil berlambak-lambak. Paling jelas dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Taat kepada Allah kata Ibn Abbas, iaitu taat kepada Al-Quran. Taat kepada Rasul berarti taat kepada As-Sunnah. Firman Allah seterusnya dalam ayat yang bawah sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah war Rasul. Sekiranya berlaku perselisihan di kalangan kamu dalam apa jua permasalahan, kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah berarti kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul berarti kembali kepada As-Sunnah. Itu sumber agama yang asas. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat sekalian, dengan sumber agama ini tak dapat memastikan kita berada di pihak yang benar lagi, selama mana kita tidak memahami kedua-dua sumber ini dengan kefahaman yang benar. Berapa ramai orang menggunakan dalil-dalil di dalam Al-Quran, golongan-golongan tarikat pelampau-pelampau Sufism menggunakan dalil daripada Al-Quran. Bagaimana cara berzikir? Qiyaman, ruk'an, berdiri, rokok, qu'udan, duduk. Jadi dia berzikir tak berdiri, tak duduk, tak ini, macam-macam cara dia berzikir. Berdalilkan tu cara berzikir mengingati Allah, tak berdiri, tak duduk. Inilah cara yang kita nak gunakan. Bagaimana golongan-golongan Syiah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran yang diertikan dengan siratal mustaqim itu adalah Ali. Kemuliaan di dalam Al-Quran itu adalah Ali. Bagaimana golongan-golongan yang anti hadis, tolak hadis, memperjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya apabila Allah berkata kepada Nabi sallallahu, berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'atil Allah, ta'atil Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, bukan taat kepada Rasul itu taat kepada sunnah. Tak. Taat kepada Rasul itu taat kepada wahyu, yakni Al-Quran. Kefahaman siapa ni? Kefahaman manusia. Dari sumber yang mana? Dari sumber yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah. Syiah memanfaatkan hadis Nabi SAW untuk mengkafirkan seluruh sahabat. Ana faratukum alal haud. Aku mendahului kalian semua menuju ke haud, telaga Al-Kautsar. Sehingga kan bila Nabi pergi menuju nak pergi minum teguk air daripada telaga Al-Kautsar, dilihat di sana ada kelompok-kelompok yang datang cuba menyaingi Nabi. Bila dekat nak sampai saja, Allah dengan kehendak Allah mereka dijauhkan daripada telaga tersebut. Nabi nampak, maka Nabi kata ashabi, ashabi. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebut ummati, ummati. Ini sahabatku, sahabatku. Dalam bab lain, dalam riwayat lain Nabi menyebut umatku, umatku.
Maka Syiah mengambil peluang memanfaatkan hadis ini, riwayat Muslim. Mereka berkata bahawasanya, tengok sahabat Nabi telah kufur kerana Allah berkata kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'na. Wahai Muhammad, hang tak tahu, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas daripada kewafatanmu. Maksudnya telah murtad sahabat Nabi. Syiah berkata. Sumbernya mana? Sumbernya hadis yang sahih Muslim. Kefahamannya bagaimana? Kefahamannya salah. Jadi jangan kita terpengaruh dengan orang yang membawa Al-Quran, ayat Quran, tapi tidak memberikan kefahaman yang betul kepada kita. Mudah-mudah saja membaca Al-Quran, ditafsirkan sesuka hati, diperjelaskan sesuka hati. Mai masuk, konon nak mengaji kelas tafsir. Hati-hati dengan kelas pengajian tafsir. Contoh saya bagi. Dibuka Quran. Quran terjemahan. Okey. Surah Fatihah. Daripada surah Fatihah ni ada beberapa benda yang dapat kita jelaskan. Tambah sekali surah Fatihah ni macam ni. Hati-hati. Tafsir Quran ada metodologinya. Ada kaedah untuk kita tafsirkan Al-Quran. Nak tafsirkan bagaimana Al-Quran? Antara cara yang diguna pakai dia panggil tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan dalil. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan perkataan sahabat Nabi, tafsir Quran dengan perkataan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini dia panggil tafsir bil ma'thur. Tapi kita tafsir Quran pakai akal kita sendiri. Sebab tu wujud di sana kitab karangan seperti Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, karang Adwa'ul Bayan fi tawdihil Qur'an bil Qur'an. Dia membuat tafsir, menjelaskan ayat Quran dengan ayat Quran. Tafsir Ibn Kathir yang agak terangkum, dia merangkumi. Ada penjelasan daripada Al-Quran, penjelasan daripada hadis, perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pandangan beliau, ulasan kesimpulan beliau. Tafsir Al-Quran dia tak boleh sembrono sesuka hati kita. Nak tafsir mengikut keadaan kita, tak boleh. Dia kena tengok. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila ditanya tentang maksud di dalam Al-Quran, perkataan wa fakihatan wa abba juga, apa tafsirannya? Kata dia, ayyu ardin tuqilluni ayyu sama'in tudhilluni aqulu ma la a'lam fi kitabillah. Bumi mana nak terima aku, langit mana nak lindung aku sekiranya aku berkata sesuatu yang tidak aku ketahui daripada kitab Allah. Tapi kita pada hari ini dengan senang sahaja buka ayat Quran, bumbang, menjelaskan sesuka hati kita. Sahabat-sahabat sekalian, jadi itu penting metodologi dalam kita nak faham. Jadi bagaimana cara kita nak faham? Asasnya kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah, rujukan asasnya adalah salaf. Rujukan asasnya adalah orang yang paling faham Al-Quran dan paling faham hadis Nabi. Siapa dia? Sahabat Nabi. Manusia luar biasa yang sedang kita bercakap tentang mereka. Mereka adalah orang yang paling faham. Bayangkan ketika wahyu turun, ada sebilangan mereka bersama-sama dengan Nabi. Nabi sedang menerima wahyu di hadapan mereka. Dan mereka melihat Nabi berdiam diri. Aisyah lihat Nabi berdiam diri. Rupa-rupanya sedang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya mereka adalah orang yang paling faham. Mereka tahu sebab Al-Quran diturunkan, ayat ni sebab apa diturunkan, bila diturunkan, untuk siapa diturunkan. Sebagaimana dinukilkan, disandarkan kepada Ali, kepada Uthman ibn Affan. Mereka sudah semestinya mengetahui hal-hal yang tersebut dan seperti itu. Allahu a'lam. Okey. Sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini kaedah kefahaman. Saya katakan kefahaman salaf. Selepas sahabat Nabi, bila sahabat Nabi orang yang paling faham, a'maqaha ilma, kata Ibn Mas'ud, orang yang paling dalam kefahamannya. Habis sahabat Nabi kita tak temui daripada kalangan sahabat Nabi, baru kita pergi kepada tabi'in. Tabi'ut tabi'in, berdalilkan hadis Nabi. Nabi menggambarkan kemuliaan generasi mereka.
Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Semulia-mulia generasi adalah generasiku, merujuk kepada sahabat Nabi, kemudian yang menyusul setelah mereka, kemudian yang menyusul setelah mereka. Daripada hadis inilah kita menjadikan salaf sebagai kaedah untuk kita memahami agama, memahami sumber hukum Al-Quran dan Sunnah. Macam mana sahabat Nabi faham Al-Quran? Macam mana sahabat Nabi faham hadis-hadis Nabi? Bagaimana ulama-ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan generasi-generasi yang berpegang teguh dengan prinsip dan garis panduan mereka. Bukan saya, bukan si fulan, bukan si fulan, bukan si fulan. Tidak. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitulah saya kira sedikit sebanyak faedah dan pengajaran daripada pertelingkahan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana pertelingkahan tersebut merupakan hal yang serius. Sebagai ahlu sunnah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah membuat satu kesimpulan yang mantap, dan ataupun kita ambil kesimpulan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah bila anak dia tanya tentang Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah yang terkenal, pemerintah yang dikaitkan dengan kezaliman dan sebagainya. Imam Ahmad kata, aku tidak bermaksud memuliakan Yazid bin Muawiyah, tapi aku bukanlah orang yang ingin melaknati dia. Ahli sunnah menjaga lisan. Itu Yazid bin Muawiyah, anak kepada Muawiyah. Akan tetapi bila kita bercakap tentang bapanya, kata Ibn Taymiyah, kalau sekiranya kita bercakap tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, daging-daging mereka seperti yang kita sebut petang tadi adalah racun. Racun ni maksudnya makan boleh mati. Kan orang yang mengumpat, dia adalah orang yang makan daging saudaranya sendiri. Daging sahabat Nabi tak seperti daging kita. Daging kita lemak banyak. Bukanlah isu lemak ni, maksudnya nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mereka sangat tinggi, terpuji lagi dihormati. Jadi berhati-hati bila kita membahaskan tentang mereka. Berilah penghormatan kepada mereka, puji mereka, berselawat dan salam ke atas mereka. Kerana kan kita sebut dalam selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, perkataan al di situ bukan sahaja merujuk pada alul bait, kaum keluarga Nabi, juga merujuk kepada generasi yang mengikuti dan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus para sahabat Nabi. Jadi saya kira cukup dulu setakat itu sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah kita sambung berapa bulan? 17 16 hari bulan kita sambung. InsyaAllah kita akan berusaha tamatkan penjelasan daripada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah hadis 40. Saya harap sahabat-sahabat konsisten untuk kita tamatkan kajian daripada kitab ini. 15 hari bulan malam. 15 nanti entah apa iklan lah. Okey. Jadi saya kira cukup di sini dulu. Lebih kurang saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi pada 15 bulan yang akan datang malam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.